Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 795. Antara paparan utama. Kuasa bersanding dengan rasuah, agama dipijak sesuka hati. Kebobrokan kartel daging heret dalam kemuka pengadilan. AMT UMNO desak PAS buat keputusan segera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikutan laporan media yang mendedahkan kegiatan kartel yang bersubahat dengan beberapa pegawai dalam agensi kerajaan untuk mengimport daging, antaranya kanguru dan kuda yang tidak berstatus halal untuk dijual sebagai daging halal. Banyak tumpuan dijuruskan kepada isu halal dan haram. Bagaimanapun, penghargaan ditujukan kepada wartawan NST di atas pembongkaran yang berpotensi membawa perubahan besar dalam sistem perolehan daging akan datang. Pendedahan ini amat membimbangkan bagaimana kuasa dan rasuah telah bersatu dalam menjayakan suatu usaha dan lebih membeliakkan mata kerana ia berjalan selama 40 tahun. Jika kita meneliti proses dan modus operandinya, ternyata nilaian rasuah yang berlaku di negara ini telah capai ke tahap barah peringkat 3 atau 4 kerana ia boleh membawa negara ini dengan mudah dijual kepada negara asing. Ia membawa kepada rasuah sebagai budaya hidup kerana tanpanya kegiatan hidup tidak berfungsi. Isu kartel daging melibatkan keselamatan daging import, integriti dan rantaian bekalan, loji penyembelihan tidak sah dan pemprosesan daging tidak halal. Mereka yang terlibat dikatakan pegawai kerajaan yang bersubahat dengan syarikat Bukan Bumi Putra menggunakan nama Islam. Dalam hal ini, sumber daging yang tidak sah yang dikesan termasuk dari Kanada, United Kingdom, Uruguay, Spanyol, Mexico, Bolivia, Paraguay, Hong Kong, China dan Colombia. Selain daging pejal, organ lain turut diseludup seperti paru, ekor, perut dan tulang, leher dan pelbagai ternakan, kerbau, kuda dan kanguru dengan kaedah sembelihan yang diragui. Modus operandi penyelewengan bermula di loji penyembelihan di negara pembekal di mana pegawai kerajaan perlu memberi pengesahan halal dan kualiti. Apabila ini sudah dilaksanakan, aliran masuk yang lain adalah mudah dan licin. Apakah ahli politik dan kepimpinan kerajaan buat selama ini, baik kerajaan dahulu ataupun sekarang, dalam mentadbir dan tata kelola kerajaan yang mereka uruskan? Banyak isu dakwaan rasuah dalam kalangan ahli politik, terutamanya didapati banyak wang tunai berada di rumah mereka. Dari manakah datang wang tunai ini? Isu kartel daging halal haram yang didedahkan ini adalah petanda barah kronik telah menular di negara ini menjangkiti ahli politik yang berkuasa dan sistem pemerolehan mereka. Secara jujurnya, ini bermakna sistem pemerolehan kerajaan adalah mudah ditembus dan dicairkan dan ia dapat dilihat daripada modus operandi di atas. Betapa parah barah rasuah meresap dalam sistem kerajaan di negara ini, di mana kuasa bersanding dengan rasuah dalam pernikahan yang haram tetapi halal pada pandangan mereka. Apabila kepala yang berkuasa sudah dirasuahi, maka para pegawai dan orang bawah tentulah turut mencontohi kepimpinan melalui teladan. Ini baru sedikit kartel daging. Bagaimana pula dengan rasuah lain yang sedang berjalan berada dalam sistem kerajaan yang masih belum didedahkan? Manakah dia pemimpin politik Melayu Islam dari kerajaan Melayu Islam yang memerintah selama 51 tahun tampil bermati-matian berjuang menentang rasuah? Ini kerana mereka juga adalah sebahagian daripada sistem tumbuk rusuk, duit kopi dan under table dan seumpamanya. Tidak usah menamakan para pemimpin Melayu yang dihadapkan ke mahkamah atas dakwaan rasuah, apatah lagi yang telah didakwa bersalah melakukan rasuah. Bagaimanakah pula dengan pemimpin bahagian, cawangan atau ketua pemuda? Sungguh rasuah di Malaysia menakutkan, menjahanamkan dan membinasakan. Inilah hasilnya apabila ketua di setiap jabatan kaki rasuah. Bapa borek, anak rintik. Bapa kencing berdiri, anak pula kencing berlari.
Rakyat Malaysia dan umat Islam tidak wajar memaafkan isu kata daging yang jelas merupakan perbuatan celaka, kata Presiden PKR Anwar Ibrahim. Jelasnya apa yang berlaku itu membabitkan soal halal yang mana kelulusannya dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, yang telah diamanahkan untuk menjaga kemaslahatan umat Islam. Ini paling keji dan hina bagaimana darah daging umat itu diceroboh. Ini soal halal, bukan isu Kementerian Pertanian yang bagi cop halal itu JAKIM, jadi harus bertanggungjawab. Saya fikir rakyat Malaysia dan umat Islam tidak wajar memaafkan kecelakaan dan kesialan ini, katanya dalam satu kenyataan di Shah Alam semalam. Setelah dibangkitkan di Parlimen awal bulan lalu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP memaklumkan kes kartel import daging haram yang dikatakan berlaku di Senai, Johor baru-baru ini sedang dalam proses siasatan. Media pada 21 dan 22 Disember melaporkan bahawa kartel itu dikatakan bersubahat dengan beberapa pegawai dalam agensi-agensi kerajaan untuk membawa daging-daging ke dalam negara, kononnya sebagai daging yang berstatus halal. Antara daging yang dibawa masuk adalah daging kanguru dan kuda yang dijual sebagai daging yang berstatus halal. Pada 26 Disember lalu, Presiden PKR itu menyifatkan pendedahan berhubung kartel daging yang didakwa turut didalangi kaki tangan agensi kerajaan sebagai kebobrokan yang perlu dihentikan. Saya juga mendesak kerajaan dan kementerian untuk segera menjalankan siasatan rapi, cekap dan telus serta mengheret dalang ke muka pengadilan, katanya pada satu kenyataan. Dalam pada itu, Anwar berkata perlu ada tekad politik untuk memberi jawapan terhadap isu berkenaan selain memberi tumpuan kepada pihak yang mempergunakan agama. Sementara itu, sesuatu yang amat meranjatkan ialah pengakuan terbuka saudara Muhammad Riyadh Tan Sri Muhammad Hashim yang merupakan aktivis asal Kuala Lumpur dan bekas ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Wilayah Persekutuan. Katanya beliau dan NGO yang disertainya dahulu telah mengesan isu sijil halal JAKIM dan sijil halal seumpamanya sejak 1998 lagi. Katanya sejak pulang dari Amerika pada tahun sebelumnya, ada banyak jenama yang beliau kenali. Antara jenama yang biasa dijual di Walmart dan IGA Supermart di Amerika. Alangkah terkejutnya saya bila brand yang sama di Amerika hanya sekadar tukar kulit atau ditampal saja pelekat JAKIM pada kotak atau plastik luaran. Yang timbul isu adalah beef pepperoni. Pada waktu itu memang sukar untuk mencari beef pepperoni yang halal buatan Amerika. Bukan sahaja sukar dicari di Malaysia, malah di seantero dunia. Laporan polis telah dibuat pada tahun 1998, 1999 dan tahun 2000. Saya tidak pernah dipanggil untuk siasatan dan tidak pernah kenal akan adanya apa-apa tindakan, katanya. Katanya beliau pernah menulis surat kepada banyak pihak akan isu ini pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Pada tahun tersebut, beliau mula mengenali pejuang-pejuang pengguna Islam. Beliau juga pernah berdepan dengan kedai Baskin Robbins dan dua lagi jenama terkenal dunia yang beroperasi di Malaysia. Terpampang di depan setiap cawangannya sijil halal JAKIM. Salah satu daripadanya siap ada sijil JAKIM berserta bayaran RM36,000 ditulis dengan jelas. Saya tanya kenapa mahal sangat kena bayar RM36,000? Kenapa pula kena bayar? Pernah saya dijawab itu adalah commission consultant atau membayar paper pusher, tapi ianya dicetak atas sijil. Maaf, saya daif dalam proses mendapatkan sijil halal pada ketika itu. Namun terbenak di dalam hati sekiranya JAKIM menerima bayaran untuk mendapatkan sijil halal, bukankah ia menjadi penambah birokrasi yang hanya akan mengundang duit kopi, katanya. Persoalannya di sini double standard atau sememangnya JAKIM sendiri terpelesok dengan sistem kapitalisme dan sekularisme yang sudah lama bertapak di negara kita. Jangan lontar batu, sembunyikan tangan. Ini sangat melukakan hati rakyat. Lepas satu episod yang lebih menarik dimainkan oleh pelbagai watak dalam UMNO demi menghasilkan sebuah sandiwara politik yang tidak berkesudahan. Bertelingkah dengan bersatu, itu semua orang tahu. Sentiasa berwaspada dan tidak puas hati dengan PAS, memang skrip itu diulang-ulang sehingga penat rakyat menyaksikan babak demi babak. Terkini, akar umbi UMNO tidak mustahil akan membawa usul meminta pucuk kepimpinan parti itu untuk menarik semula sokongan mereka terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Perkara itu antara dijangka berlaku dalam mesyuarat perwakilan UMNO bahagian wanita, pemuda dan puteri yang berlangsung selama 3 hari bermula pada 1 Januari ini.
Penganalisis politik Dr. Jenery Amir menjangkakan desakan seperti itu bukan suatu yang mengejutkan apabila ia sudah wujud dan berlegar dalam kalangan ahli dan pemimpin parti itu sebelum ini. Beliau yang juga bekas pensyarah kanan Universiti Malaysia Sarawak berkata, desakan juga boleh diibaratkan sebagai satu cara bagi menghalalkan keputusan BN menarik sokongan terhadap PN. Tidak mustahil usul dibuat. Ini sebagai salah satu cara menghalalkan BN keluar daripada PN jika wujud desakan di peringkat sayap parti, katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata demikian mengulas desas-desus bahawa akar umbi UMNO akan membawa usul meminta pucuk kepimpinan parti itu menarik semula sokongan terhadap kerajaan PN dalam mesyuarat perwakilan UMNO bahagian wanita, pemuda dan puteri bermula Jumaat ini. Sementara itu, Jenery berkata akar umbi parti itu juga dijangka membangkitkan soal hubungan UMNO dengan PAS dalam muafakat nasional bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Menurut pandangan beliau, kerjasama UMNO dan PAS menguntungkan kedua-dua parti itu berbanding kerjasama PAS dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Katanya ia berdasarkan prestasi bersatu pada pilihan raya lalu. Katanya jika UMNO dapat menjalinkan kerjasama dengan PAS pada PRU15, kemungkinan UMNO boleh menang sehingga 30 kerusi marginal yang dimenanginya pada tahun 2018. PAS juga lebih banyak untung jika parti itu dapat bekerjasama dengan UMNO berbanding dengan Bersatu kerana prestasi Bersatu sebelum ini hanya menang 13 kerusi sahaja, katanya. Terdahulu, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman turut meminta agar PAS segera membuat keputusan jelas sama ada mahu bersama MN atau PN pada PRU15 atau sebaliknya bagi memudahkan UMNO membuat perancangan. Nampaknya UMNO masih lagi belum mengenali PAS, pasangan yang dinikahinya sebelum ini. PAS memang mengambil pendekatan menjadi dedalu untuk terus hidup dalam suasana politik hari ini. Takkanlah benda jelas seperti ini masih kabur di mata UMNO? Atau UMNO sememangnya mempunyai agenda lain sempena PRU15 nanti? Tahukah anda mesyuarat jawatan kuasa UMNO bahagian Seremban pada malam Isnin yang diadakan di bangunan UMNO Negeri Sembilan kecoh apabila berlaku pertengkaran mulut membabitkan beberapa ahli jawatan kuasa termasuk Ketua Pemuda UMNO Seremban Zul Amali Husin. Kekecohan dikatakan bermula apabila Ketua UMNO bahagian Mustafa Salim secara tiba-tiba menaguhkan mesyuarat tanpa memberi peluang kepada jawatan kuasa yang hadir untuk memberikan pandangan. Manakala di Selangor pula, persidangan perwakilan UMNO bahagian seluruh negeri ini dijangka akan membawa salah satu daripada 3 usul wajib UMNO Selangor untuk dibahaskan di peringkat bahagian masing-masing. Pengurusi UMNO Selangor Tan Sri Noh Omar berkata mesyuarat yang dijadualkan selama 3 hari bermula Jumaat ini akan membahaskan usul berkaitan usaha UMNO Selangor bagi memperkukuh kerjasama dengan PAS melalui muafakat nasional. Hakikatnya banyak lagi episod yang bakal dicipta UMNO dalam memastikan kuasa dan jajahan menjadi miliknya. Kita lihat sejauh mana Bersatu dan PAS akan berumah tangga bersama UMNO. Apapun, UMNO memang pandai bermuka-muka demi kuasa dan habuan. Bakat yang ada pada mereka ini tidak dapat diikuti oleh sesiapa. Apatah lagi bila sebut soal rasuah dan kleptokrasi. Semua angkat bendera putih, tahta itu hanya untuk UMNO. Kita tunggu dan lihat, tapi jangan sesekali lupa, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari polterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.